Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu sediakan video untuk kertas kerja yang terakhir kita untuk kompetensi pertama, iaitu berkenaan dengan encapsulation kertas kerja K1D. Okey, kita cuba buat dulu coding yang pertama, yang mana daripada kelas mahasiswa. Okey, encapsulation ni kalau dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai penkapsulan. Okey, kalau kita tengok maksud penkapsulan ni, semua ingredient atau semua bahan tu digabungkan dan dimasukkan ke dalam satu kapsul. Okey, lebih kurang begitulah perwakilan dia lah. Okey, untuk coding ni kita cuba buat ke dalam kita punya ni lah, Java Eclipse. Okey, cikgu akan copy satu persatu supaya awak lebih faham. First kali kita akan ambil satu dulu sampai private string kelas. Okey, awak ambil coding daripada public kelas mahasiswa sampai private string kelas. Okey, copy yang ni. Then kita create satu kelas yang baru yang bernama mahasiswa. Okey, kita delete yang ni dan kita pastekan yang daripada sana. Okey, bila ada buka curly bracket, kita tutup siap-siap kat sini. Okey, ini adalah variable-variable yang kita akan gunakan di dalam kelas mahasiswa, iaitu string nama, integer ID, string jurusan, string kelas dan string kelas. Okey, kenapa semua variable ni kita jadikan dia private? Okey, untuk pengkapsulan ataupun encapsulation ni, pengguna tidak perlu tahu apakah data type yang digunakan untuk setiap variable. Dia disembunyikan di dalam kapsul. So, sebab tu dia letakkan sebagai private, bukan public. Okey, apa yang perlu dipublikkan? Yang public ialah dia punya method. Dan untuk encapsulation, method yang perlu digunakan ialah method setter dan getter. Okey, setter tu ataupun set tu untuk kita setkan dia punya nilai bagi setiap pemboleh ubah, dan get tu untuk mengambil nilai tersebut. Okey, kalau ikut dekat coding ni, dia letak get dulu baru set kan. Sebenarnya terbalik, kita kena set dulu baru kita boleh get. Kalau tak set, macam mana nak get? Kalau tak setkan nama, macam mana nak ambil nama tu? Okey, so kita ambil yang set dulu, baru kita letakkan yang get. Okey, untuk setiap pemboleh ubah, kita kena letakkan setter dengan getter dia. Okey, untuk ni set nama memang kena letak sebagai public supaya dia boleh dia boleh dicapai daripada mana-mana kelas. Okey, sebab apa letak void? Sebab untuk set nama, dia tidak memulangkan nilai. Jadi kita kena letak void, dan yang ni untuk dia mengambil nilai ataupun parameter daripada main method nanti yang akan dihantar oleh main method. So yang ni sebab nama ni dalam bentuk string, so kita letak string nama. Okey, dan yang ni this.nama equal nama. Okey, nama this ni dia refer kepada nilai yang akan dihantar oleh
public static void main nanti. Okay, bila kita dah letak set name, kita letak pula get name. Okay. Okay, ini baru betul. Maksudnya kita letak set dulu baru kita get. Set, get. Okay, untuk get, untuk method get dia kena ada data type untuk return nilai. Sebab kita nak return nama tu. Kita nak return untuk digunakan. Contohnya untuk print, kita kena return. Okay, contoh dia public string get nama. So yang sini tak perlu ada parameter sebab dia ambil daripada set name. Okay, dan kita bila nama tu dia dapat, dia akan return balik nama tu kepada objek yang memanggil dia. So awak dah buat yang pertama untuk set nama, ID, jurusan dengan kelas. Kita perlu buat benda yang sama juga. So boleh copy paste, cuma nanti awak ubah saja. Okay, ubah set letak atas, get letak bawah. Sebenarnya boleh je mana-mana, tapi kita ikut turutan baru senang nak faham. Okey, lepas kita buat semua method set kelas dengan get set setter dengan getter ni, so last sekali kita letakkan main method. Okey, main method kita boleh letak dalam kelas yang sama ataupun kita buat kelas lain. Okey, dekat sini tengok mahasiswa sama dengan siswa. Siswa ni adalah dia punya apa? Mahasiswa, siswa equal to new mahasiswa. Siswa adalah objek dia dan kita gunakan objek untuk memberi nilai kepada semua variable tadi. Contoh siswa.id, kita nak bagi nilai kepada ID iaitu 101. Jurusan kita bagi nilai siswa.jurusan equal science computer. Siswa.kelas equal 4 KPD2. Siswa.nama equal Zainab. So kita dah bagi nilai kepada semua ni dan kita akan panggil nilai-nilai tu untuk kita print. Okey, masa ni kita perlu gunakan method yang kita buat tadilah. Okey, contoh untuk kita panggil, kita nak print balik nilai-nilai tu. Okey, kita letakkan operator dot. Okey, objek, operator dot dan method get. Okay, contoh siswa.get nama, siswa.get ID, siswa.get jurusan dan siswa.get kelas. So dah siap yang ni, kita boleh compile lah. Okey, jadi kita boleh print balik yang nilai tadi. Siswa.get nama, dia akan keluar Zainab. Siswa.get ID, dia akan keluar 101. Siswa.get jurusan Sains Komputer. Siswa.get kelas 4 KPD2. Okey, boleh faham yang ni. Okey, yang kedua, kita tengok pula soalan
coding yang kedua untuk latihan. Okay, dia bagi ada tempat kosong dan output dia nama alatan, oven, harga RM3000.5. Okay, kita buat kelas yang baru. Okey, kita nak letak nama apa dekat kelas ni? Tengok kat sini dia tak ada letakkan nama kelas kan. So kita kena cari dekat main method. Apa nama kelas sebenarnya? Okey. Yang ni objek kan. Okey, yang ni adalah nama kelas. Kitchen alatan equal new kitchen. So dekat sini kita dah dapat hint dah apa nama kelas tu. Nama kelas dia ialah kitchen. So letak kat sini kitchen lah. Okay, finish, and then pastekan balik coding yang tadi. Okay, sekarang kita kena selesaikan masalah-masalah yang diletakkan dekat sini lah. Okay, contohnya nama kelas kita dah tahu tadi, kelas kitchen. Okay, private string nama alatan. Selain daripada nama alatan, selain daripada variable nama alatan ni, ada satu lagi variable yang kita gunakan, iaitu harga. Okey, sini harga. So harga variable apa yang sesuai untuk kita gunakan? Okey, kalau harga biasa dia ada titik perpuluhan, so kita gunakan double. So kita gunakan private juga, private double harga. Okay, so sini ada setter dengan getter lah, method setter dan getter. Kat sini dia letakkan get, so dekat sini kena ada set lah. Okay, untuk get dia ada nilai apa, dia ada data type untuk return. Okay, untuk set tak ada data type untuk return. So kita letak sini, untuk ni nama alatan lah. So public, untuk setter kita letakkan void saja, public void set, nama sama kat atas, nama alatan. Okay, untuk set nama alatan dia kena ada parameter yang diterima daripada main method lah. Okay, untuk nama alatan ni dalam bentuk string, so kita letakkan string nama alatan. Okay, and then untuk harga dia ada set tapi tak ada get, so kita buat get lah. Okay, untuk harga kita kena pulangkan nilai, so kita kena buat pulangkan nilai tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk double. So kita buat public double get harga. Okay, settle. So boleh tengok kat sini kitchen alatan equal new kitchen alatan dot set nama sama dengan oven alatan dot set harga 3000.50. Okay, jadi semua tempat kosong kita dah isi. So kita cuba compile lah. Okay, sama tak dengan yang contoh yang diberi output? Okay, sama. So coding kita dah successful lah. Okay, untuk lebih faham tentang encapsulation, ya boleh tengok dekat yang cikgu share dalam Google Classroom tu, ada YouTube untuk encapsulation dalam bahan pengajaran. Boleh tengok kat situ supaya awak lebih faham lah. Okay, cikgu rasa itu saja
untuk kertas kerja K1D, harap awak boleh siapkan. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.